Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Port Dickson. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar yang telah berjaya mengikuti program Diploma Kejuruteraan Awam. Saya Aziza binti Tukiman selaku Ketua Program DKA akan memberi taklimat berkaitan dengan program dan juga struktur kurikulum kepada pelajar-pelajar yang mana mengikuti program ini sepanjang 3 tahun pengajian di Politeknik PD. Sebelum saya meneruskan taklimat ini, saya ingin memaklumkan bahawa Politeknik Port Dickson sangat-sangat mengambil berat tentang keselamatan dan kesihatan semua yang berada di kampus dan kita sama-sama mengambil langkah pencegahan daripada COVID-19 dengan menjaga kebersihan. Secara umumnya, Jabatan Kejuruteraan Awam mempunyai 3 program, iaitu yang pertama, program Diploma Kejuruteraan Awam, yang kedua, program Diploma Seni Bina, yang ketiga adalah Sarjana Muda Sains, Perumahan, Bangunan dan Perancangan. Jabatan Kejuruteraan Awam diterajui oleh Puan Roslinda binti Abdullah selaku Ketua Jabatan, saya Aziza binti Tukiman, Ketua Program Diploma Kejuruteraan Awam yang mempunyai seramai 56 pensyarah-pensyarah DKA, Puan Zarid Sofia selaku Ketua Program Seni Bina, Puan Amirah binti Mutaram selaku Ketua Program Sarjana Muda Seni Bina, yang mana DSB mempunyai pensyarah seramai 29 orang. Jumlah keseluruhan staf untuk Jabatan Kejuruteraan Awam adalah seramai 88. Politeknik Port Dickson mempunyai visi dan misi yang perlu dicapai. Untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, visi Politeknik Port Dickson adalah menjadi institusi TVET unggul bertaraf global, manakala kita mempunyai 3 misi, iaitu yang pertama menghasilkan graduan TVET berkualiti, holistik dan seimbang serta berciri keusahawanan yang memenuhi keperluan negara. Yang kedua, membangun dan melestarikan kerjasama pintar dengan pihak berkepentingan dalam dan luar negara. Yang ketiga, memberi manfaat kepada masyarakat melalui pendidikan, penyelidikan dan inovasi. Untuk makluman pelajar sekalian, program Diploma Kejuruteraan Awam ini telah direka bentuk untuk melengkapkan pelajar kita dengan ilmu pengetahuan, skill, attitude dan kefahaman berkaitan dengan alam sekitar, industri pembinaan, reka bentuk pembinaan, pembangunan infrastruktur berkaitan dengan kejuruteraan awam, serta pelajar kita juga akan didedahkan dengan soft skill, communication skill dan juga teamwork sepanjang pengajian. Okay, mungkin pelajar-pelajar ingin tahulah apakah peluang-peluang pekerjaan apabila pelajar bergraduate nanti. So antara peluang pekerjaan yang akan pelajar ceburi adalah seperti technical assistant, pelajar akan menjawab sebagai technical assistant, sebagai site supervisor, inspector of work, assistant of engineer. Manakala kalau pelajar ingin menceburi dalam bidang keusahawanan, bolehlah menjadi seorang kontraktor ataupun entrepreneur. Pelajar-pelajar juga boleh menjadi health and safety officer, tapi dengan syarat mempunyai professional cert lah. And then boleh juga menjawab sebagai research assistant, QC dan juga material coordinator. Itu antara peluang-peluang pekerjaan yang boleh ditawarkan dan juga layak pelajar-pelajar ceburi dalam bidang Diploma Kejuruteraan Awam. Seterusnya, pelajar kena faham adalah konsep asas pembangunan kurikulum. Konsep asas pembangunan kurikulum ini terbagi kepada beberapa fasa dan peringkat, iaitu peringkat kebangsaan, peringkat institusi, peringkat program dan peringkat khusus. Okey, kita lebih menjurus kepada peringkat program dan peringkat khusus, di mana perkara penting dalam pembangunan kurikulum di peringkat program adalah program AIMS, program AIMS yang mana ia perlu diukur setelah 15 hingga 20 tahun pelajar bergraduate.
dan seterusnya program education objektif iaitu PEO untuk program Diploma Kejuruteraan Awam. Pencapaian program PEO ini akan diukur setelah 3 hingga 5 tahun pelajar bergraduate. Seterusnya adalah pengukuran dari aspek program learning outcome PLO, iaitu hasil pembelajaran program, dan pelajar-pelajar akan dinilai dan diukur setelah bergraduate yang untuk PLO ini, manakala di peringkat kursus iaitu hasil pembelajaran program, di mana hasil pembelajaran program ini akan diukur setiap kursus yang diambil oleh pelajar bagi setiap semester. Untuk PEO, program Diploma Kejuruteraan Awam mempunyai 4. Yang pertama, working in the field of civil engineering. Yang kedua, lead or a team member to support their role in industry. Yang ketiga, engage in activities to enhance knowledge or starting or embark their own enterprise. Dan yang keempat, fulfill professional and communities responsibilities conforming to ethical and environmental values. Keempat-empat PEO ini sangat penting dan ia akan diukur selepas 3 hingga 5 tahun pelajar bergraduate. Pelajar-pelajar sekalian, untuk program Diploma Kejuruteraan Awam, kita mempunyai 12 program learning outcome iaitu yang pertama sekali knowledge, yang kedua problem analysis, yang ketiga, design development of solution. Yang keempat, investigation. Seterusnya, PLO kelima adalah modern tool usage. PLO keenam adalah the engineer and society. PLO ketujuh adalah environment and sustainability. PLO ke-8 adalah ethic. Dan PLO ke-9 adalah individual and teamwork. Manakala PLO ke-10 merupakan communication. PLO ke-11 adalah Project Management and Finance, dan PLO yang terakhir adalah Lifelong Learning. Saya boleh simpulkan di sini bahawa PLO 1 hingga 5 merupakan Analysis of Problem dan Synthesis of Solution. Manakala PLO 6 hingga 8 lebih kepada Responsibility pelajar, dan PLO ke-9 hingga 12 merupakan learning outcome yang perlu diukur atau dinilai bagi setiap pelajar, yang mana ia amat diperlukan ketika mana pelajar ingin bekerja. Jadi ke-12 PLO ini akan diukur bagi setiap pelajar setelah 3 tahun pelajar itu menamatkan pengajian. Pelajar sekalian, berikut merupakan mapping antara PEO dan PLO. Kalau kita lihat di situ, PEO 1, working in the field of civil engineering, sepatutnya bagi mencapai pengukuran PEO 1 ini, pelajar perlulah mencapai PLO 1 dan PLO 5, yang mana pelajar telah pun mempunyai pengetahuan dalam bidang kejuruteraan awam, dan juga pelajar telah pun mahir dalam penggunaan alat ataupun uji kaji makmal berkaitan dengan program inilah. Seterusnya kita tengok sama juga seperti mana PEO 2, PEO 3, PEO 4, bagaimana ia dicapai, dia akan align dengan pencapaian program learning outcome bagi pelajar-pelajar di akhir pengajian. Jadi saya kira PEO dan PLO ini sangat pentinglah ya. Okey, seterusnya bagi akademik curriculum iaitu structure program, semua pelajar Diploma Kejuruteraan Awam perlu mengambil jumlah kredit sebanyak 92. Jadi bagi semester 1, semua pelajar wajib mengambil jumlah kredit iaitu sebanyak 18 kredit dengan terdiri daripada compulsory, common core dan discipline core. Bagi discipline core, pelajar perlu mengambil 3 kursus iaitu CAD, brickwork dan concrete laboratory serta civil engineering material. Manakala untuk common core, pelajar wajib mengambil matematik 1, engineering science dan juga occupational safety and health.
Bagi compulsory, kalau pelajar lihat di situ, MPU 24 ni adalah pilihan ya. Jadi pelajar boleh memilih sama ada pelajar ingin mengambil sukan ataupun semester 2 nanti akan continue dengan kelab, ataupun pelajar ingin mengambil unit beruniform ya. Jadi pilih antara satu. Seterusnya pelajar juga diminta untuk mengambil subjek English dan juga penghayatan etika dan peradaban. So selepas ini pelajar perlu merujuk kepada penasihat akademik dalam proses pendaftaran kursus ya, perlu dapatkan nasihat daripada penasihat akademik bagi setiap kelas yang telah dilantik. Ini merupakan kursus-kursus semester 2 dan semester 3 yang wajib diambil oleh pelajar diploma akuntan awam, yang mana pelajar semester 2 wajib mengambil 17 kredit dan semester 3 adalah 16 kredit. Sukacita saya ingin mengingatkan juga bahawa ada beberapa kursus yang mempunyai prasyarat sebagai contoh matematik 2. Jadi di sini pelajar tidak boleh mendaftar matematik 2 sekiranya prasyarat iaitu matematik 1 DBM 10013 pelajar gagal. Jadi sila ambil perhatianlah dalam proses pendaftaran khusus. Okey, dan semester 4 pelajar perlu mengambil 16 kredit, manakala semester 5 15 kredit, dan akhir sekali pelajar perlu menjalani latihan industri dengan 10 kredit sekiranya semua kursus-kursus semester 1 hingga semester 5 selesai ya. Jadi bila kita lihat di sini adalah total kredit bagi pelajar diploma akuntan awam adalah sebanyak 92. Ini merupakan elective course bagi program DKA, di mana kita ada beberapa pilihan elektif iaitu antaranya BEAM, Building Services, Environment Pollution and Control. Pelajar diminta untuk memilih elektif 1 iaitu wajib BEAM dan elektif 2 sama ada Building Services ataupun Environment Pollution. Namun demikian, ada satu lagi elektif iaitu free elektif. Sekiranya pelajar berminat untuk mengambil, bolehlah mengambil free elektif ini iaitu design thinking, yang mana bilangan total kredit akan ditambah daripada 92 kepada 94 lah kepada siapa yang mengambil free elective design thinking ini. Tetapi untuk free elective design thinking ini tidak wajib bagi semua pelajar, kepada yang berminat sahaja. Seterusnya, bila kita lihat di sini adalah maksimum kredit student bergraduate cohort Disember 2020, di mana untuk common core sebanyak 10, untuk compulsory 14, untuk disiplin core wajib diambil bagi semua pelajar 54, untuk latihan industri 10, elektif untuk common core adalah 4. Jadi di sini minimum kredit bergraduat adalah 92. Namun demikian bagi pelajar-pelajar yang gagal ataupun tidak kredit bahasa Malaysia dalam sijil pelajaran Malaysia, pelajar wajib mengambil bahasa kebangsaan sebanyak 2 kredit, dan sekiranya pelajar berminat untuk mengambil free elective design thinking, akan ditambah lagi 2 kredit. Dan 96 merupakan kredit maksimum untuk pelajar-pelajar DKA yang akan diset dalam sistem SPMP. Untuk sesi Disember 2020 ini, pelaksanaan PDP adalah secara hybrid, di mana pelajar-pelajar akan menjalani latihan amali secara face to face iaitu datang ke Politeknik, manakala untuk kursus-kursus teori pelajar akan menjalani PDP secara online. Jadi jadual telah dikeluarkan kepada semua pelajar SEM 1 hingga semester 5, di mana untuk pelajar semester 1 pelajar perlu menjalani latihan amali PDP bersemuka bagi kursus CAD dan juga konkrit dan brickworks. Jadi jadual telah dikeluarkan dan setiap kelas pelajar telah diminta untuk hadir
ke politeknik secara bersemuka untuk 2 kursus tersebut, bermakna 2 minggu sahaja pelajar perlu menjalani latihan amali di politeknik. Jadi boleh rujuk kepada jadual mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan serta tempat yang ditetapkan. Untuk kaedah pelaksanaan PDP, pelajar-pelajar akan mengikuti sesi penguliahan selama 14 minggu, manakala 1 minggu adalah minggu ulang kaji dan pelajar-pelajar perlu menduduki minggu peperiksaan selama 3 minggu. Bagi pelaksanaan kursus MPU 22042 Bahasa Kebangsaan, pelajar yang tidak mendapat kredit atau kebujian C di dalam Bahasa Melayu peringkat Sijil Pelajaran Malaysia wajib mengambil kursus Bahasa Kebangsaan A sebelum pelajar bergraduate. Bagi pelaksanaan kursus MPU Co-Curriculum berkredit, pelajar mempunyai 2 pilihan iaitu laluan 1 dan laluan 2. Bagi pelajar yang berminat untuk mengambil sukan, pelajar perlulah memilih laluan pertama untuk semester 1, manakala semester 2 pelajar akan memilih kelab. Manakala bagi pelajar yang berminat untuk mengambil unit beruniform di semester 1, pelajar akan meneruskan dengan unit beruniform di semester 2 dan pelajar yang berminat untuk bertujuan penganugerahan dan pentauliahan daripada badan unit beruniform perlulah meneruskan dengan kursus di unit beruniform semester 3 dan semester 4. Namun demikian, untuk semester 3 dan semester 4 adalah kosong kredit. CTCE, iaitu pelajar berhak untuk mendapat pindah kredit dan pengecualian kredit bagi kursus politeknik sekiranya kesetaraan kursus itu melebihi 85% yang akan disetarakan oleh ketua program. Dasar pindah kredit boleh dilakukan dalam 2 kategori iaitu mendata horizontal dan juga menegak. Bagi horizontal, pindahan kredit daripada program pengajian di tahap kelayakan yang sama seperti daripada sijil ke sijil atau diploma ke diploma. Manakala pindahan kredit menegak pula adalah daripada program pengajian peringkat rendah ke peringkat yang lebih tinggi daripada institusi yang telah diiktiraf. Untuk teaching and learning delivery method, di Politeknik Malaysia ataupun semua politeknik mempunyai CIDOS, iaitu CIDOS merupakan Curriculum Information Document Online System yang mana pelajar perlu pakai, memuat naik turun nota dan sebagainya di dalam sistem CIDOS. Namun demikian, pelbagai juga teaching method and teknik yang akan diimplementasi oleh pensyarah-pensyarah khusus sepanjang pengajian pelajar di politeknik Dan untuk makluman, semester ini merupakan semester yang mana kita lebih kepada online, iaitu teori kita akan melaksanakan PDP secara online dengan pelbagai metod contohnya pelajar berhak untuk membuat perbincangan bersama pensyarah melalui Flipgrid, video thread, Padlet ataupun pensyarah melaksanakan kuis interaktif, kelas maya. Of course, kelas maya boleh dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Dalam perkongsian maklumat pula bersama pelajar dan pensyarah, mungkin pelajar-pelajar boleh berkongsi maklumat dengan menggunakan aplikasi YouTube, Facebook, WhatsApp atau Telegram. Dan of course, sistem pengurusan pembelajaran di Politeknik ini adalah menggunakan sistem CIDOS 3.5. Untuk OBE implementation, SPMP iaitu Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik
merupakan satu sistem yang boleh menjana analisa untuk claw dan plow serta dapat menganalisis pengukuran bagi attainment program learning outcome bagi setiap program. Kalau kita lihat di sini, sistem SPMP juga selain daripada rekod data assessment, dia juga mempunyai maklumat berkaitan dengan hal ehwal pelajar, iDaftar, KAMSIS, penasihatan akademik, KOKO dan sebagainya. Jadi keseluruhan maklumat pelajar-pelajar boleh diperolehi daripada sistem SPMP ini. Sekian akhir kata daripada saya. Terima kasih kerana memilih program DKA Politeknik Port Dickson. Saya yakin pilihan kamu semua adalah tepat dan pastinya memberikan pulangan yang baik jika kalian semua belajar dengan tekun dan berusaha dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Selamat maju jaya daripada saya dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.